begini sempit satu nak parking pun susah. Minta maaf yang saya kalau boleh nak parking 3 tingkat tapi tak ada tempat kan. Tapi tak apa, insyaAllah sama-sama kita doakan. Jadi selamat menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Sahaja Datuk. Dan insyaAllah kita akan buang masa lagi. Saya menjemput Abang Bahagia Ustazah bagi menyampaikan kuliah pada kita pada pagi ini. Silakan. Mic ni kah? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah dapat sampai ke Masjid Sembilan pada pagi ini. Pertama kali Ustazah sampai ke sini. Alhamdulillah, masya-Allah, selepas kita cuti, kita PKP ya, selepas kita PKP 2 tahun, rasanya untuk ceramah kalau tak silap Ustazah macam kali kedua ke kali pertama, dah tak ingat dah. Sebelum ni di mana? Tak, lepas PKP. Tak, Ustazah punya ceramah sendiri lah. Rasa macam itu dah pula tanya pula tu, tak ingat dah. Sungai Petani kali kedua lah. Di Sungai Petani kali pertama dan ni kali kedua. Ya, betul tak? Lepas PKP kan? Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap kita ijazat. Kita ada buat live dekat TikTok dan juga di YouTube ya, sebab tak ada orang buat rakaman hari ni, jadi Ustazah buat sendirilah. Okey, alhamdulillah. Pertamanya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk jadi yang berucap. Ustazah pun tak sempat dah perkenalan nama, sibuk duk siap ni. Yang berhormat Datuk, terima kasih bagi kata-kata aduan yang berusaha. Ustaz Izzat ya, pengurusi majlis kita, dan juga seluruh AJK Muslimah ya di Masjid Sembilan. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberkati antum dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi selamat datang juga kepada semua muslimat. Ada yang anak murid Ustazah online, ada anak murid lama Ustazah, ada yang memang muslimat yang ikut pengajian Ustazah kalau Ustazah main di Penang. Selamat datang semua. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini, dan juga muslimat mungkin yang baru kenal Ustazah pagi ini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana sudi memeriahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi ini mendapat berkat daripada Allah dan dapat kita gunakan. Allah Ustaz pada. Oh, Masya Allah. Oh, ya Allah, ya Tuhan, ramai. Mudah-mudahan dapat kita bawa balik sebagai bekalan akhirat kita, memperbaiki ibadah kita, dan tak mau jadi orang yang rugi ya, insya-Allah. So kita mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Alhamdulillah, surah Fatihah tadi kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, semua muslim muslimat, ibu ayah, pasangan, anak-anak, keluarga dan seluruh muslimin muslimat yang ada dalam majlis kita pagi-pagi ini. Semoga Allah sentiasa jaga kita, pelihara kita, sayang kita, masuk kita di kalangan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Semoga husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi saya sangat besar hatilah tadi AJK Muslimat ada bagi tahu sejak PKP ni tak buat ceramah apa. Jadi hari ini baru nak start ceramah. Jadi ustazah pembuka tirai ceramah di Masjid Sembilan. Malam ni Ustaz Kazim ya. Okey, alhamdulillah rasa besar hatilah walaupun datang daripada jauh. Tadi pun hujan dan perjalanan. Suami bawa laju, kata jangan laju, tak apa, pelan tak apa, asalkan kita sampai. Jadi alhamdulillah sampai dengan selamat ya. Jadi ustazah faham ada yang datang jauh, ada yang ada masalah, ada yang dalam kesukaran. Bukan senang ya nak duduk macam ni kan, cuti-cuti ni, macam-macam aktiviti di rumah dan sebagainya. Tapi Allah janjikan apa? Barang siapa yang bersusah payah dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia masuk syurga. Kan dia beriman pada Allah tu sebab dia sampai hari ni di sini ya. Okey, tajuk yang ustazah bagi tajuk, ada 5 tajuk ustazah bagi dekat Masjid Sembilan, suruh pilih. Jadi dia orang pilih tajuk ni, banyak amalan tapi dapat sikit, ataupun kita kata amalan banyak tapi sedikit saja, tapi semakin hilang. Jadi amalan banyak tapi semakin hilang. Kita ni atas dunia, kita nak amalan, kita suka sangat buat amalan. Tambah-tambah orang perempuan, dia suka sangat buat amalan. Nak banding lelaki-lelaki, dia rajin. Bab sembahyang tak payah sembang lah. Bab puasa, bab zikir, baca Quran, sembahyang tahajud, umrah kalau ada duit tu tiap tahun pergi. Kan? Haji pun sama, tapi lah tak boleh dah, kena ikut giliran, kena begitu begini. Sampai ada yang ada duit nak pergi juga pun terpaksa kena tahan pula dekat airport sebabnya hari tu ni apa Furada punya visa tak lepas. Jadi duit depa boleh bayar berpuluh-puluh ribu untuk pergi ke haji. Dan memang kita suka buat umrah dan suka buat haji dan suka buat amalan. Bukan sikit, semua amalan kita suka. Tapi kita kena perhati, adakah amalan yang kita buat tu Allah terima ataupun betul ataupun terbaik di sisi Allah. Yang tu yang kita nak semak dan nak cek ya. Ada seorang sahabat ni bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa dia tanya? Dia tanya, ya Rasulullah, apakah ibadah yang terbaik di sisi Allah? Dia tanya, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah? Jadi yang tanya ni bukan siapa-siapa tau, orang hebat, Ibnu Mas'ud. Yang tanya ni Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Nama dia ni nama betul lah, tapi kita kata Abdullah bin Mas'ud lah. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat yang rapat dengan Nabi. Nabi pergi mana dia pergi, dia sangat akrab dengan Rasulullah SAW. Nabi ada dia ada. Sampai orang ramai kata dia itu Ahlul Bait. Maknanya di kalangan keluarga Nabi SAW. Sebab kerap sangat tengok dia duduk dengan Nabi. Tak mana ada. Jadi sampai orang kata dia keluarga Nabi ke? Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat yang kuat ibadat, kuat solat, seorang penyabar, seorang penyantun. Dia suka baca Quran, dia banyak zikir, dan dia ni satu lagi suka benda wangi, suka pada wangi-wangian. Kira duduk dekat Abdullah bin Mas'ud ni wangi lah. Dia suka wangi-wangian. Dan dia seorang sahabat yang sangat istimewa. Itu pun masih tanya lagi, amalan apa yang terbaik di sisi Allah? Kalau kita ni macam orang kata, kita ni orang hebat, orang beriman, soleh tu kakak tu, selalu pergi masjid, selalu mengaji Quran, tiap-tiap malam solat tahajud. Dia sendiri klaim kata dia suka sembahyang tahajud. Lepas tu dia pula puasa, 40 tahun puasa. Sunat Isnin Khamis ni 40 tahun puasa. Dia sendiri klaim kata dia suka puasa. Sampai ada hari
tak puasa pun dia bohong kata dia puasa. Sebab dia dah dapat title Muslimah yang suka puasa. Jadi orang kata, kak puasa orang ni? Puasa? Padahal dia tak puasa pun. Sebab dia tu selalu sangat puasa. Sampai dia tipu dia tak puasa. Kalau ada juga orang yang suka sembahyang malam dan dia pun claim kata dia suka sembahyang malam. Ada hari yang dia pergi rumah orang ataupun dia pergi kursus ke, dia pergi mesyuarat ke, orang tanya, bangkit semalam? Bangkit? Sebab apa? Dia mengaku. Sebab dia tak mau jatuh maruah dia. Dia seorang yang selalu bangun malam. Boleh tipu kata tak semayang, boleh tipu kata dia semayang tu. Makna kata apa? Beza kita dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud dia hebat sampai orang panggil dia kalangan daripada keluarga Nabi Ahlul Bait pun tak kata dia hebat. Kita ni baik sikit je tapi mengaku hebat. Baik sikit je, bukan baik banyak. Mengaji tu di kalangan kawan-kawan kita seorang yang rajin mengaji, kita ni claim kita orang mengaji. Allahu Akbar, beza no. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni memang sangat baik ya. Dia ni memeluk orang yang terawal di antara golongan terawal peluk Islam. Abdullah bin Mas'ud golongan terawal peluk Islam dan merupakan antara sahabat yang sangat tinggi ilmunya. Tapi tanya juga Rasulullah, dia sangat sopan santun. Kita pun nak kena jaga juga ni. Ambillah sikit sifat-sifat yang ada pada Abdullah ibn Mas'ud yang sopan santun ni. Hilang tak sangka no. Macam Ustazah Hana baru kata dah gelak-gelak tu. Terlepas gelak tu kak. Allah teruknya kata lolaknya gelak punya dah. Patutnya gelak tu. Macam tu. Dia kena gelak. Tapi kalau kat rumah dia punya duk gelak kalau kat rumah dia lah. Tapi kalau kat depan orang ada tak gelak kat rumah tutup mulut? Tak ada kat gelak kat rumah kata mulut sampai tersandak gelak tu dia. Sampai tersandak punya nak gelak kan? Tak dapatlah sifat Ibnu Mas'ud ya. Abdullah Ibnu Mas'ud. Kita ni kenalah sopan santun, peringat diri sendiri sebenarnya. Sopan sikitlah. Jangan lulak sangat ya, kena sopan. Jadi baca Quran sangat fasih. Di kalangan di Mekah ni, orang Mekah ni, kiranya Abdullah ibnu Mas'ud ni fasih dia selepas dapat daripada Rasulullah. Rasulullah baca Quran fasih kan? Dia tu lepas pada Nabi. Punya hebatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi still tanya Nabi, apakah amalan terbaik di sisi Allah? Tanya. Jadi kita pun tak boleh jadi Ibnu Mas'ud, ambil sikitlah apa yang Ibnu Mas'ud tanya Nabi dan apa yang Nabi jawab. Okey, kemudian satu lagi berkenaan dengan Ibnu Mas'ud ni, saya tak beritahu lagi dua amalan, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah tu. Ibnu Mas'ud ni dia meninggal di Mekah, wafat di Mekah. Di Madinah, minta maaf. Dia meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah pada tahun 32 Hijrah. 32 Hijrah, lama dah lah. Jadi kalau kita pergi ke Madinah tu, lalu kat Baqi' tu, bolehlah sedekahkan Fatihah dekat Abdullah ibnu Mas'ud sama. Tapi sebutlah sahabat-sahabat Nabi kan ramai di situ. Maknanya antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud ya. Okey, bila ditanyakan ya, ditanyakan apakah amalan yang terbaik di sisi Allah, Nabi jawab, kena tulislah. Kan sekejap lagi kan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Okey, kena tulis nombor 1. Mesti nak buat kan? Amalan terbaik mesti nak buat. Tak tahulah selama ni kita sedap ke tak kan? Saya suka tahu main ceramah. Sebab apa? Saya ceramah kat diri saya sendiri dulu. Kadang-kadang saya beralih juga kan. Kita nyampai telinga yang paling dengar awal kat siapa? Telinga sendiri. Sebab tu saya main bukan saya mengajak orang tau. Saya main mengajak diri saya sendiri. Lepas tu saya tak mau saya seorang je reti. Saya nak orang lain reti juga. Nombor 1, solat di awal waktu. Solat awal waktu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah. Bukan solat dalam waktu. Solat dalam waktu banyak. Kita nak bincang 6 ataupun 7 waktu. Hak dalam waktu tu lah. Hak dalam waktu tu. Sebab apa, kita kadang-kadang bila masuk Zuhur, tak bayang ni. Buat
buat kerja tu, buat kerja ni, buat kerja tu, buat kerja ni, kalik sana, kalik sini, kat keempat lagi baru semayang. Dapat tak amalan terbaik? Tak dapat. Tak dapat. Sekejap ya, menayang sebentar. Okey, amalan yang terbaik di sisi Allah adalah solat di awal waktu. Sebab apa? Sebab dia nak buat baik dengan Allah. Semayang awal waktu ni maknanya dia nak buat baik dengan Allah. Semayang ni, solat ni baik dengan Allah secara terus. Kalau malas buat baik dengan Allah, macam mana nak buat baik dengan makhluk yang lain? Kena buat baik dengan Allah dulu. Semayang awal waktu, kita nak bincangkan waktu fadilah, kita nak bincang. Waktu ikhtiar, kita nak bincang. Waktu jawaz, waktu haram, waktu darurat, waktu uzur. Okey, tahu tak yang tu? Duk pernah mengaji dah kah? Tak lagi kan? Okey, insya-Allah saat lagi kita bincang. Tu kita mai selalu ada ilmu. Ya, kita belajar. Jadi semayang tu tak mana, waktu mana yang kita dok buat lah ni, semayang yang mana? Adakah kita semayang waktu darurat? Adakah kita semayang waktu haram? Adakah kita semayang waktu yang harus? Adakah kita memang semayang waktu fadilah? Zaman sekarang jarang orang semayang waktu fadilah atau fadail. Jarang sangat. Zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat wanita lah, sahabiah dulu, mereka sangat jaga solat. Ada satu hari Nabi SAW masuk dalam masjid. Nabi tanya, ni tali apa? Nabi nampak tali. Ni tali apa ni? Nabi tanya. Dia kata tali ni adalah tali Zainab. Sebab dia ni rajin semayang ya Rasulullah. Bila dia tak larat, dia ikat badan dia dekat tali, dia duduk gantung dekat tali, nak tumbang Nabi. Rajin semayang. Jadi dia bila dia nak jatuh dia pegang. Bila dia nak jatuh dia pegang. Kita tak ada lagi semayang peringkat nak jatuh no. Tak ada lagi peringkat sebab nak jatuh no, tak lagi no. Oh, kira pening kepala sandang dah, tak boleh mayang, lemok pening. Mak pening, mak tu tak semayang lagi, duduk pening situ lah. Sampai nak habis waktu tak apa, mak qadha lah. Lagu tu dah. Kalau kenuri itu 5 waktu hangun. Tapi dulu, sahabat dulu, mereka sampai pegang tali. Nabi kata, jangan menyusahkan dirimu, potong tali ni. Nabi kata, potong. Sembahyang ni ikut kemampuan. Tak boleh berdiri, duduk. Tapi dulu, wanita-wanita muslimah dulu, mereka tak mau duduk. Mereka nak pegang juga tali tu. Mereka nak berdiri juga. Sebab mereka sangat kuat sembahyang. Jadi sekarang ni kita nak tengok kita ni macam mana, peringkat macam mana. Jadi selepas kita balik pada kuliah duha ni, sekurang-kurangnya kita perbaiki balik sembahyang kita. Allah bagi kita umur panjang sampai hari ini sebenarnya. Untuk apa? Untuk kita perbaiki lagi amalan kita, perbaiki lagi, ada lagi ilmu-ilmu rezeki yang kita nak dapat. Macam hari ni dapat lagi rezeki ilmu, makna rezeki kita beluah lagi. Tahu tak macam mana kita nak tahu yang kita nak mati? Tahu tak? Tahu tak cara macam mana nak tahu hari ni aku memang mati hari ni? Dia tahu tak ajar dia hari ni? Kan kena amal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawal. Tu kan kena baca 7 kali selepas solat subuh, maghrib, isyak. Kalau zuhur dengan asar kita baca sekali-sekali pun tak apa. Kalau hari tu kita tak boleh nak baca sampai kesudah dia duduk tunggu, tak boleh nak masuk. Mulalah penuh dengan laqad ke, mula dengan innallah ke, tak boleh. Bertanda hari tu dia mati. Hari tu ajar dia sampai. Boleh amal lah. Cuba tengok dalam Google, cuba type laqad ja'akum rasulun, tulis Melayu pun tak apa, saya keluar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu. Tak lama, sekejap je. Subuh 6 kali, isyak maghrib 6 kali, isyak 6 kali, zuhur dengan asar sekali-sekali. Hari tu kalau sampai ajal kita, memang kita tak boleh baca sampai habis. Start subuh tu dah sangkut dah. Masa tu kita dah kena buat persediaan lah. Mungkin aksiden ke, mungkin orang main bulung ke, mungkin jatuh terantuk ke. Asbab je yang nak ikutkan memang mati hari tu. Jadi amal sekarang.
Sebab apabila kita tahu, kurang-kurangnya kita boleh minta ampun pada orang. Kita buat persediaan siap mandi duduk atas katil dah. Ada orang kan, dia dah siap mandi dah, siap buang air besar, siap buang semua. Duduk atas katil dah bersih, ambil wuduk, tunggu dia bang kat anak dia sat limau pun tak lama dah. Dalam beg tu, almari atas tu ada beg, kain telekung, ada kain kapan, ada semua ada. Kalau jadi apa-apa, ambil yang tu saja. Jadi kita kena amal selalu supaya kita tahu bila mati. Suka tahu ke suka tak tahu? Suka tahu pun macam dia macam dia nak kata tahu tak tahu tu dah tanya, takkan abang tak tahu kan. Tak tahu pun tak apa ustazah. Tahu pun tak apa. Lah suka tahu angkat tangan. Tangan pun macam ni lah. Siapa yang suka tahu nak mati? Siapa yang suka tak tahu kalau nak mati? Tak mau angkat lah. Tapi baguslah sebab Nabi kata dia pun suka tahu mati. Dia suka sakit. Sakit dulu baru mati. Kalau aksiden mati, takut tak ada? Ucap. Takut tak ada mengucap. Tak ada buat persediaan. Jadi biar kita tahu biar tu saya kata amal siap-siap. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Betul tak tahu? Kadang-kadang bila baca ni takut dia jalan lari juga. Dia pasal dia tak boleh baca pelan, dia kena laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bila dia baca pelan tahu dah dia ikut lain. Tak apa, cek sendirilah dalam internet ya. Okey, solat di awal waktu dah. Jadi maknanya kita urusan kita dengan Allah. Okey, di TikTok boleh bagi like dekat ustazah. Banyak-banyak sikit likes. Bagi like sikit dekat ustazah. Dan juga hashtag FYP. Boleh tak? Waalaikumsalam ustazah. Okey, alhamdulillah. Okey, tolong like lagi banyak ya. Okey, alhamdulillah. Okey, itu solat di waktu awal tu. Yang keduanya berbuat baik kepada ibu ayah. Berbuat baik kepada ibu ayah. Dua ni lah jawapan daripada Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Mas'ud. Pertama, solat awal waktu, bukan dalam waktu. Awal waktu. Yang keduanya buat baik kepada kedua ibu ayah. Sebab apa? Selepas solat, urusan kita dengan Allah, urusan yang paling utama selepas itu apa dia? Dengan ibu ayah. Tapi kita kadang-kadang ibu ayah tu kita macam tak kisah sangat. Kita sibuk dengan orang luar. Dengan orang luar. Buat baik dengan orang luar ni, ya Allah subhanallah. Tapi dengan mak ayah ni macam tak heran je. Balik marah-marah, tengking-tengking. Jadi itu dua benda. Sekali saya bincang lagi ya. Lepas tu dia kata sini urusan dengan Allah ni banyak. Ya, banyak. Boleh solat, boleh zikir, boleh puasa, boleh sedekah, boleh umrah, boleh haji. Tetapi amalan yang terbaik di sisi Allah ni bukan sekadar solat, tetapi awal waktu solat, dan yang keduanya adalah buat baik pada ibu ayah. Okey, sekarang ustazah nak bagi 6 pembahagian waktu solat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 6 pembahagian. Terima kasih yang bagi likes dekat ustazah di TikTok ya. Okey, teruskan bagi likes. Kita attract lagi viewers untuk masuk ke dalam TikTok kita ya. Ustazah pun ada TikTok tau. Kita kalau nak dakwah ni kena banyak media sosial. Dulu Facebook makcik-makcik je. TikTok orang muda-muda, tapi makcik-makcik yang banyak sebab dia ikut ustazah daripada Facebook ke TikTok. Hak muda tak tahulah lagi ada orang muda. Dah like dah. Like banyak-banyak. Kak jangan jam juga. Okey, 6 pembahagian waktu solat. Yang pertama, waktu fadilah. Terima kasih FYP, hashtag FYP. Terima kasih banyak. Semua anak murid ustazah aja tu. Okey, saya dalam masjid ustazah Salsina. Siapa dia angkat tangan? Salsina. Dalam masjid. Ada dalam masjid, masya-Allah. Okey. Waktu fadilah. Atau kita kata waktu fadail.
Apa dia waktu fadilah? Waktu fadilah ini dalam kurungan paling utama. Paling utama waktu fadilah. Masuk Zuhur, azan, dah start dah azan habis, pergi ambil uduk awal lagi. Sebelum masuk waktu dah ambil uduk dah sebab nak standby. Ambil uduk siap-siap, azan. Pernah tak ambil uduk dulu kan masuk waktu kan ambil uduk. Jangan cakap teori pula, teori, cakap praktikal. Azan dulu ambil uduk kan, uduk dulu baru azan. Azan dulu baru uduk. Kita dah terlepas satu benda baik dah. Sebenarnya kena uduk dulu sebelum kita kan duduk relax lah, main handset. Tunggu azan dulu baru pergi ambil uduk. Sepatutnya uduk dulu baru azan. Tu dah terlepas satu dah lolak no. Apa kata lolak tu. Macam mana nak banding dengan sahabiah apa ni zaman Nabi SAW no? Tang tu pun dah sama rekap dah. Orang ambil uduk dulu baru azan. Kita azan dulu, tu pun tak ambil uduk lagi tu. Duduk sila bangun lagi. Saat-saat lagi baru nak ambil uduk. Pasien tu panggil dah. Okey, lah ni ambil uduk dulu, lepas tu azan, lepas tu tunggu semayang sunat qabliyah dulu. Tu dia punya jarak nak bagi waktu fadilah tu. Lepas tu start semayang. Itulah waktu fadilah. Siapa boleh buat yang tu, dia akan dapat pahala fadilat masa. Fadilat masa. Kita ada fadilat masa. Kita ada fadilat tempat. Kita ada fadilat ibadah. Dia ada 3 semua fadilat ni. Fadilat masa, fadilat tempat, fadilat ibadat. Ada 3 fadilat. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, ada 3 fadilat ya. Tapi kita bincang fadilat masa aja ni. Hari ni kita bincang fadilat masa aja. Fadilat tempat ni di masjid. Laki-laki, perempuan fadilat tempat. Tapi berebut nak main masjid juga. Perempuan fadilat tempat di rumah. Kena tahu tu. Kalau sembahyang tarawih, perempuan fadilat tempat di mana? Rumah, bukan masjid, bukan. Kalau kita sembahyang di masjid tak dapat fadilat tempat tu. Kita dapat fadilat tempat kita di rumah ya, bukan di masjid. Orang perempuan, orang lelaki di masjid, fadilat tempat. Okey, fadilat ibadat banyak. Tapi kita hari ini bincang fadilat masa saja, iaitu waktu fadilah. Ketika masuk waktu, kalau tak ambil wuduk lagi tak apa. Ambil wuduk dulu, lepas tu semayang sunat qabliyah, lepas tu kita semayang lebih kurang dalam 20 minit atau setengah jam. Itu fadilat masa. Itu waktu fadilah. Waktu zuhur. Dapatlah tu. Dapat tu. Kalau dia semayang di lingkungan masuk waktu zuhur pukul 1.30 contoh sampai pukul 2, dia dapat lagi waktu fadilah. Waktu fadilah. Okey. Tu kira dia dapat waktu fadilah. Itu fadilah. Maknanya kalau orang yang bekerja, dia tak dapat waktu fadilah sebab dia tengah bekerja. Dia tengah bekerja masuk, tak cakap kena pergi cepat ni sebab tak dapat waktu fadilah ni. Tak boleh, dia tengah kerja ada ramai ni. Kalau jaga kaunter ni ada orang ramai kan, dia tak boleh tinggal kaunter kan. Okey, yang tu dia kena lepas lah waktu fadilah dia tu. Tak apalah. Bukan wajib, tapi disukai. Macam kita suri rumah. Jangan kira hak suri rumah, jangan kira orang kerja suri rumah pun tak dapat fadilat. Masuk. Waktu fadilah pun tak ambil. Kita suri rumah, pencen pun tak dapat juga. Jadi jangan cerita orang hak kerja tu. Hak kerja memang janganlah. Kalau dia boleh keluar, boleh. Mungkin dia rehat pukul 1 sampai pukul 2. Dia rehat pukul 1 sampai pukul 2. Jadi dia standby nak semayang zuhur. Jadi bila dia masuk zuhur, dia semayang ada lintas di hati dia, aku nak fadilat waktu. Jangan dia semayang sebab aku kena cepat sekejap lagi masuk kerja. Tak kena juga. Apa yang kita buat tu ada lintasan. Okey, boleh faham dah fadilat? Boleh dah lepas ni kita cuba cari. Kita duduk rumah tak ada apa nak buat. Jadi jangan lewat-lewat sebab kita nakkan fadilat masa tu. Dan kita dapat juga fadilat masa. Tempat memang tempat sebenarnya fadilat tempat memang masjid je, tapi cuma perempuan kita di rumah. Kemudian fadilat ibadat kalau ada suami jemaah. Dapat fadilat ibadat. Dapat fadilat masa dan fadilat ibadat.
Okey, fadilat tempat. Okey, kalau sebenarnya fadilat tempat ni hanya di masjid. Nama fadilat tempat masjid. Kalau kita perempuan tak dapat fadilat tempat, kita dapat fadilat masa dan fadilat ibadat. Sebab kita boleh berjemaah dengan suami. Tapi kalau kita tak dapat berjemaah dengan suami, kita sembahyang seorang, ambil fadilat masa. Ni kan apa? Tak boleh. Masa pun sembahyang waktu haram. Lepas tu tempat pun memang tak dapat lah. Jemaah pun memang tak lah sembahyang seorang. Apa nak jadi? Umur yang Allah bagi kat kita ni sia-sia, habis yang tu je. Kan sayang kan? Jadi lepas ni kita usaha. Umur pun dah hujung-hujung waktu ni, cari waktu fadilat masa, iaitu waktu fadail atau waktu fadilah. Okey, yang keduanya, okey, yang mana ni? Kalau kita tak dapat fadilat tempat masjid, kita usaha untuk dapat fadilat ibadat iaitu jemaah ya. Dengan anak seorang pun jadilah. Dapat anak seorang pun jadilah supaya kita dapat. Kalau kita nak berjemaah, kita lepas fadilat masa tak apa. Tak apa. Sebab fadilat ibadat lagi besar pahala. Fadilat ibadat sebab kita berjemaah. Contohnya suami selalu balik kerja pukul 6. Kita asal kalau kita sembahyang seorang, kita dapat fadilat masa. Tapi kita nak sembahyang berjemaah, kita kena tunggu sampai pukul 6 suami kita balik, kita sembahyang berjemaah. Lebih baik kita pilih fadilat ibadat daripada fadilat masa. Pahala dia lagi besar. Tak apa sembahyang pukul 6 pun tak apa. Janji dapat berjemaah dengan suami. Cakap dengan suami, abang jangan sembahyang lagi, abang balik rumah sembahyang dengan saya. Sebab kita nak fadilat ibadat. Saya tak apa abang tak dapat fadilat masa pun tak apa. Sebab pahala fadilat ibadat tu lagi besar. Okey, kemudian yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Bila waktu ikhtiar, habis fadilat masa, masuk waktu ikhtiar. Habis waktu fadail atau waktu fadilat, dia mai pula waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tu habis setengah jam tu waktu ikhtiar tu. Kita sembahyang pukul 2 subuh. 2 subuh tu waktu ikhtiar. Zuhur 1:30. Terima kasih FIP yang dah hashtag FIP. Terima kasih, alhamdulillah. Lepas fadilat masa, masuk waktu ikhtiar ya. Waktu ikhtiar. Lepas waktu fadilat, masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni lepas setengah jam waktu fadilat. Jadi kita pun sembahyang lah. Dah kita sama sembahyang, kita dapatlah waktu ikhtiar. Okey, kemudian waktu jawaz ataupun waktu jawaz dalam kerumunan tu boleh tanpa makruh. Boleh tanpa makruh. Maknanya selepas waktu ikhtiar masuk waktu jawaz. Waktu ikhtiar tadi katalah kita ambil setengah jam juga. Selepas tu waktu jawaz harus. Saya kita tengok kita kaji sembahyang waktu mana. Makruh. Boleh tanpa makruh. Tak makruh pula. Boleh lagi sembahyang. Boleh lagi sembahyang. Contohnya dia masuk zuhur 1:30, dia tak sembahyang lagi. Sampai pukul 2 tak sembahyang lagi. 2:30 tak sembahyang lagi. Masuk pukul 3 tak sembahyang lagi. Dia mati. Dia berdosa tak Ustaz tanya? Dosa? Tak berdosa. Sebab masih ada waktu. Sebab dia masih ada dalam waktu sembahyang. Dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Bukan berdosa. Sebenarnya sembahyang lambat pun bukan berdosa. Sebab masih ada waktu. Cuma tak dapat pahala yang dia ada tingkat pahala. Tak berdosa. Jangan sampai masuk waktu haram. Tahu waktu haram? Dia sembahyang lepas waktu jawaz, waktu tahrim. Ini berdosa. Waktu tahrim. Ataupun waktu hurmah atau haram. Waktu haram. Waktu tahrim ni dia sembahyang tak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Habis waladhdallin, bangsa. Bangsa. Dia dapat tak satu rakaat? Tak dapat. Dia tak dapat satu rakaat. Sebab kalau dan rokok baru dapat satu rakaat. Dia baru takbir. Allahu Akbar. Baca Fatihah.
tak ada rukuk, tak dapat satu rakaat. Itu haram. Teruk sangat dah ni. Memang dah sangat-sangat kritikal dah waktu tu. Tengok-tengok, dah lewat dah. Kadang-kadang kita kan jenis berjalan. Nak semayang di rumah juga, tak mau berhenti kat masjid, tak mau berhenti kat masjid. Nak semayang di rumah juga. Orang tu jenis dia tak suka semayang berhenti-berhenti, dia kata, payah, jom balik semayang rumah lah. Dia kata tu kan. Lepas tu kan, bila sampai di rumah, sikit je masa. Pergi ambil wudu, azan. Habis. Tu haram tu. Okey, yang tadi ni, sekiranya dia dapat satu rakaat, contohnya dia semayang Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tak usah baca lah. Tak usah baca doa kunut pula, doa iftitah. Baca doa Fatihah, tak usah baca surah. Dia rokok tu, dia habis rokok, Sami Allahu liman hamidah, bangsa. Dia dapat dah satu rakaat, dia dapat. Bila dia dapat, kalau mazhab Syafi'i, kira adaan, tunai. Kalau mazhab Hanafi, rakaat pertama saja tunai, yang 3 lagi qada. Macam kita ni dah semayangkan, dah rokok-rokok tu, Sami Allahu liman hamidah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tak tahu azan asar. Aku ni nak semayang ke nak berhenti, nak semayang ke nak berhenti, baca dah confuse ni, nak semayang ke nak berhenti. Kita dah ada ilmu. Aku dah boleh satu rakaat sebab Iblis ni dia nak kacau kita. Aku dah boleh satu rakaat, maka dapatlah satu rakaat. Tahu je lah. Sebab mazhab Syafi'i kata dah dapat semayang zuhur tu. Tapi tu yang jadi makruh tu tadi tu. Tu jadi sampai dah peringkat makruh tu. Okey. Tapi kalau haram tadi tak dapat langsung. Duk buat tak? Tak suruh mengaku lah. tak buat kot hak haram tu. Tak apalah. Kalau jangan buatlah, hak banyak tu hak mana? Hak ujung-ujung lah. Harus tadilah tu. Ujung tu kan. 4.5 ataupun kita kata 4.50 masuk asar, dia semayang 4.5. 4.5 tu lah nak boleh hak harum tu, hak nak kakak makruh tu. Yang tu lah. Jangan pitang haram tu. Okey. Waktu darurah. Apa pula ni waktu darurat ni? Darurat. Ada juga waktu darurat ni. Waktu darurat ni contohnya dia terlalu dekat sangat dengan haram tu lah. Dia terlalu dekat sangat dengan haram tu. Dan satu lagi waktu uzur. Waktu uzur saya nak bagi tahu waktu uzur. Waktu uzur ni contohnya wanita haid. Okey, Ustazah ulang balik waktu fadilat tadi bagi jelas sikit. Waktu fadilah ni ialah waktu yang apabila kita mengerjakan solat di dalamnya, kita dapat keutamaan tersendiri, iaitu fadilat waktu. Berbanding dengan waktu selepasnya, itu waktu fadilah. Umur kita lah ni kena kejap waktu fadilah dah. Dia akan dapat fadilat waktu. Adapun lamanya waktu fadilah itu setelah selesai kita siap nak solat, seperti wuduk, tutup aurat, letak sejadah, sembahyang sunat sebelum qabliyah, dan kita sembahyang sunat, dan kita sembahyang fardu, itulah waktu fadilah ya. Dan dia lebih kurang dalam setengah jam, 20 minit. Saya lebih suka kata 20 minit, setengah jam lah. Okey, kemudian dia kata waktu ikhtiar ni pula, iaitu waktu di mana mengerjakan solat di dalamnya lebih baik daripada waktu selepasnya. Waktu ikhtiar ni lebih baik daripada selepasnya lah, tapi kurang daripada sebelumnya. Sebelumnya waktu fadilah. Okey. Kemudian waktu jawaz atau karoha, iaitu waktu yang di mana ketika kita mengerjakan solat, hukumnya harus saja dan boleh tanpa ada hukum makruh di dalamnya, iaitu selepas setengah jam waktu ikhtiar masuk waktu harus. Okey. Waktu haram ni pula iaitu waktu yang diharamkan melakukan solat. Kalau solat sunat, maknanya lepas asar tu waktu haram. Lepas solat subuh tu waktu haram. Kalau solat sunat tak boleh. Cuma di Mekah boleh. Any solat pun boleh di Mekah. Itu kalau solat sunat lah. Kalau solat qada boleh. Solat qada lepas asar boleh, lepas subuh pun boleh. Qada lah sembahyang apa pun tak ada masalah. Solat sunat sebelum subuh boleh juga lepas subuh.
dia tak jadi haram. Kalau kita biasa buat, kita nak qada sembahyang sunat sebelum subuh, kita boleh solat selepas subuh, selepas waktu fardu subuh. Walaupun waktu-waktu tahrim, tapi boleh qada sembahyang sunat subuh sebab kita dah biasa buat. Tak biasa buat pun tak apa, tapi sebab kelebihan sembahyang sunat sebelum subuh tu besar sangat, maka kita boleh qada. Okey. Okey, tapi beza bila kita tertidur. Contoh kita balik kerja, penat sangat. Nak tak kepala Ustaz lah. Tak masuk, asar tak masuk lagi ni. Waktu zuhur kan. Atau kita balik mana-mana. Allah letih. Dia letih tu sampai tak boleh nak tunggu dah. Memang nak dekat dah masuk asar tu. Tapi tak boleh tunggu dah. Nak tidur Ustaz je. Letak kepala. Jaga-jaga. 5 minit lagi masuk maghrib. Tak kunci jam. 5 minit lagi masuk maghrib. Tertidur dan saat kita bangun kita dapati waktu zuhur hampir habis, waktu maghrib hampir habis, waktu asar sampai habis. Maka dari itu kita tetap diwajibkan melaksanakan solat walaupun nanti kita kehabisan waktu ketika tengah-tengah solat. Wajib solat, dah tak jadi haram lah, wajib juga kena buat. Sebab kita tak sedar langsung. Okey, waktu darurat ni di mana kita tercegah dari melakukan solat oleh sebab-sebab tertentu. Ada mani'. Perbetul balik. Waktu darurat ni ada benda-benda yang mencegah kita daripada sembahyang. Mani'. Artinya penghalang. Ada mani'. Kita haid. Kita nifas. Gila. Pengsan. Jaga-jaga tu pengsan atau sedang-sedang daripada gila tu, masa tinggal sikit lagi. Contohnya orang haid. Wanita bersih haid, suci bersih haid dia. Haid dia bersih, nifas dia bersih, maka ada lagi waktu solat. Maka diwajibkan solat meskipun waktu itu sudah habis atau bukan sudah habis, hampir habis. Contoh, bila wanita yang haid atau nifas ni suci sebelum habis waktu solat, sekalipun yang tinggal waktu solat itu cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Dia pergi toilet, dia pergi toilet bila nak dekat masuk waktu kita kena check. Sebab kita ni memang di hujung-hujung haid. Maka kita tahu hari ni hari 7 hari. Biasanya haid aku habis 7 hari. Jadi ni lagi 10 minit nak masuk zuhur. Dia pergi tandas, dia ambil kapas, dia masukkan putik kapas dalam rahim dia, dalam faraj dia, sedikit saja. Bila dia tarik keluar, dia tengok warna tu warna putih kapas. Kalau ada warna kuning ke, keruh ke, hitam ke, merah ke tu, itu haid lagi. Jadi dia masukkan putik kapas yang korek telinga tu, cotton bud tu, ke dalam faraj dia, dia tarik putih. Maka bila dia tengok putih tu, masa untuk masuk waktu solat masih ada lagi. Maka ketika itu hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Kita tengok jam. Masuk zuhur pukul 1.30. Dia check tu pukul 1.25 dah. 25 dah. Maknanya ada lagi 5 minit. Kalau dia semayang, jangan cakap ambil wuduk. Kalau dia semayang, dia boleh angkat takbiratul ihram, maka ketika itu dia wajib qada. Dia wajib solat. Tapi kalau dia solat boleh dah. Tak boleh lah sebab tak mandi lagi. Dia tak mandi lagi. Tapi kita bukan cerita dia mandi. Cerita dia ketika dia suci, dia dihukumkan wajib solat kerana mani' ataupun penghalang solat tu dah terlepas, dah terangkat. Jadi dia wajib solat. Dia wajib solat ya. Okey. Kalau dia solat memang tak sempat, maka dia mandi, dia dah bersihkan berdiri dia semua, dia kena qada solat zuhur. Masalahnya kita tak buat, orang perempuan ni, pasal kita tak belajar buat haid. Kita tak buat. Sebab bila kita tengok tak ada. Mana kita kisah tengok waktu masuk, orang tak buat, banyak salah. Jadi kita tak semayang zuhur, hukumnya haram, berdosa besar, tinggal semayang. Macam mana nak bertaubat? Semayang banyak tinggal. Itu yang masalah tu. Sebab tu haid tu wajib belajar. Kalau dia cek waktu asar,
Dia cek waktu asar. Ada lagi masa untuk dia takbir waktu ihram. Waktu asar. Dia cek tu lagi 5 minit lagi nak habis asar. Ataupun 10 minit nak habis asar. Maka dia wajib sembahyang asar dan qada zuhur. Sebab zuhur dengan asar tu adalah 2 waktu yang boleh dijamakkan. Makna dia kena ada buku haid untuk dia tanda. Oh, aku bersih waktu asar ni. Maknanya aku kena sembahyang asar dan aku kena qada zuhur. Tapi nak sembahyang asar tak dan. Sebab baru saja tengok, baru je clear. Jadi kena mandi dulu, ambil wuduk dulu. Lepas tu masuk waktu maghrib. Bila sembahyang maghrib, qada lah si zuhur dan asar. Tahu dah orang perempuan banyak dosa. Sebab kita tak ambil kisah pun bab haid. Kita tak kisah pun siapa yang tahu dia habis pukul berapa, bila dia habis. Ada ambil kisah tak? Tak ada. Habis. Tu pun tengok kata bersih pun tak sembahyang lagi sebab kena tunggu 24 jam. Mak dah pesan, jangan mandi lagi, hang jangan mandi lagi, hang kena tunggu lagi. Esok hang mandi. Dah tak usah mandi esok, mandi lagi seminggu. Tak usah mandi lagi esok, mandi seminggu lagi. Pasal apa tak mandi? Pasal apa tak sembahyang? Tak mandi lagi. Sedangkan sembahyang tu ada syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib tu yang kena sembahyang tu. Sebab apa? Syarat wajib sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas. Maknanya masa dia cek tadi suci tak? Suci. Tapi tak angkat hadas lagi. Bukan cerita angkat hadas, cerita dia suci. Kena mengaji, kena cari pengajian. Haid kalau ada kuliah, ada apa, kena pergi cari, kena masuk. Sebab selagi kita tak belajar, selagi kita menanggung dosa tu sampai mati. Bukan kita yang tanggung, seorang saja. Ayah kita sepatut ajak, tak ajak. Mak kita sepatut ajak, tak ajak. Diri sendiri apabila balik umur 12 tahun, dia kena belajar. Sebab semua dosa dia dah tanggung dah. Dia tak belajar juga. Dia kahwin, suami dia pun tak ajak. Semua jahil. Dalam keadaan tu, sembahyang tak ke mana-mana. Mandi pun belum tentu selesai lagi. Dalam keadaan tu, ada haid tapi sembahyang. Selesai haid tapi tak sembahyang. Sembahyang yang tinggal tak qada. Bayangkan berapa puluh tahun dah menopause dah pun, tapi tak pernah qada sembahyang masa haid. Itulah duk lanjut. Nak macam tu tak akan dapat husnul khatimah. Memang su'ul khatimah. Maka nak ubah diri macam mana? Belajar fiqh darah wajib. Okey, nombor 2. Tak sat nombor 1 kan? Dia kata apa nombor 1 tadi? Waktu darurah, iaitu tiada perkara yang menghalang kewajipan solat seperti gila. Ni dia gila. Gila sedang. Sedang tu lagi 10 minit nak masuk nak habis waktu. Wajib sembahyang dah. Masa qada tadi tak payahlah. Masa dia sedang tu. Masa dia sedang tu, maka dia wajib sembahyang. Dia kena qada. Mana kita kisah kita ni orang tua-tua, jangan kata pensan. Adik demam tak payah sembahyang dia. Demam tak payah sembahyang. Pening tak payah sembahyang. Mak tak payah sembahyang. Tak apa ajak mak kita dah ajak dulu. Lagu mana nak buat? Jadi nak menghilangkan dosa mak ayah kita, nak angkat. Kita sekarang belajar. Kita belajar. Lepas tu kita minta doa. Ya, sebab mak ayah kita dah tak reti hari tu. Lah ni Allah bagi kita reti. Jadi kita pergi belajar. Kita ada masa, kita ada waktu, kita ada duit, kita ada segala-galanya. Kereta ada, semua ada. Pergi cari. Jangan duk kira dekat je. Jom kita pergi. Sebab kita masih duduk dalam dunia. Bukan kita mati lagi. Kalau duduk dalam alam barzah boleh patah balik dah. Duit ada 1 juta pun tak boleh pergi. Tak boleh pergi mengaji. Lah ni duk ada, pergi mengaji. Okey. Nombor 1 tadi kan. Nombor 2 dia kata tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Sekadar masa yang mencukupi untuk mengerjakan solat, waktu yang seringkas mungkin. Okey. Contohnya, kalau dia kata tiada perkara yang menghalang. Kalau kita sembahyang solat paling ringkas, berapa minit? Kita buang 10, 5 minit, 8 minit. Macam itulah paling ringkas kan. Okey. Masuk dah waktu tak sembahyang lagi. Masuk 1:30 Zuhur tak sembahyang lagi. Pukul 1:45 mai haid. Dia kata apa? Tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang. Pok dia tanya, hang sembahyang lagi? Tak payah sembahyang. Cek haid. Dia seronok je mak cek haid.
Cik Hai. Cik tu kena kodok. Pasal apa cik kena kodok? Pasal cik masuk cik kena sebab cik apa nama? My height tadi pukul 1.45. Masa pukul 1.30 sampai 1.45 tu bukan kata sembahyang secara ringkas. Sembahyang hak biasa orang baca hak rukun solat dengan sunat solat pun lepas. Tapi hang nganga. Kena solat. Kita tak pernah rekod. Masalahnya tak pernah rekod. Bila haid kita mai tu nak kena tulis waktu. Pukul berapa? Nampak pukul berapa? Tak payah duk fikir nampak memanglah pukul 6.30. Tak mai tadi pukul 6 ke? Tak payah duk tah. Fiqh tak ada entah-entah. Fiqh tak ada was-was. Hang nampak pukul berapa dalam dekat atas luar tu? Ni kita cakap Penang lah kan, Kedah kan, cakap utara ni kita masuk TikTok dia pun kata luklah ustazah ni. Tak kata ustazah tu orang mana? Orang Kedah. Orang Kedah. Okey, macam ni. Kita tengok dekat seluar tu pukul berapa haid tu? Pukul 6.40. Tulis dekat buku. 6.40 warna hitam. Tulis warna. 6 tarikh. 20 hari bulan 6. Boleh? Tiga benda kena ada. Warna hitam 6.40 20 hari bulan 6. Lepas tu tak ada waktu pula waktu pergi cek tengok warna dia. Tengok. Lepas tu rasa nak tengok pula warna. Tukar merah pula. Ni cakap-cakap juga dalam masjid ni sebab ni fik. Memang minta maaf, kita cakap juga warna merah tulis. Warna apa tulis? Warna habis 14 hari bulan. 14 hari selepas tu habis warna keruh. Okey, bila keruh standby. Standby lah. Sagi waktu nak dekat waktu sembahyang cek. Cek putih bersih. Tulis putih bersih tu pukul berapa. Sebab yang tu record untuk kita cek next month punya record. Next month punya record. Dia guna untuk next month punya record. Next month punya record, dia turun darah bukan 14 hari. Dia turun darah 25 hari. Maka 25 hari itulah dia cek balik record hak bulan depan. Muslimat saya yakin kalau tak pernah mengaji haid tak pernah tulis, betul tak? Betul tak muslimat? Maknanya muslimat dalam sangat-sangat era bahaya. Sangat bahaya. Muslimat sangat bahaya. Melainkan muslimat dah belajar, muslimat dah ada rekod. Kalau muslimat tak pernah tulis, muslimat sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat kritikal. Kalau mati hari ni, muslimat nak jawab apa dengan Allah? Masih jahil ilmu fiqh darah. Muslimat hari ni, tak mana ada, pergi cari. Law ni mulai hari ni, esok pergi cari sebab dia fardu ain. Kalau tak belajar, dosa sampai mati. Sampai mati. Kalau dah belajar, serah pada Allah. Tak faham juga nak buat macam mana. Nak kira pun payah apa semua, serah pada Allah. Walaupun dah menopause tapi tak belajar, pergi cari. Kena tengok tau hak yang darah-darah dulu saya pernah main dekat surau, itu kita kira hari. Kita kena kira darah pula lepas ni. Pergi cari pula yang melajak darah, warna. Warna hitam, warna merah, warna coklat, warna keruh, warna kuning, warna keruh, warna kuning. Kena belajar. Okey, muslimat yang tu saya pesan ya. Jadi saya terlepas tanggungjawab, saya dah pesan dah. Okey, kena cari. Pergi cari. Kalau kena bayar, kena bayar. Kalau free pun kena free. Kalau dekat kena pergi, kalau jauh pun kena pergi. Selagi tak mati. Okey. Dia kata diwajibkan qada solat bagi waktu sebelumnya jika waktu itu boleh dijamakkan ya. Okey, setelah selesai. Okey, yang kedua berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik pada ibu bapa. Okey, ada soalan tak sementara ni? Kalau tak ada soalan, kita boleh teruskan. Okey, Kak, boleh? Kak tanya soalan. Okey, Kak. Kak tanya soalan, Kak. Cuba bagi tahu. Assalamualaikum, Ustazah. Nama saya dari mana? Itu adab. Bila kita mengaji, memang kita kena jawab soalan. Berdiri jangan sebab duduk. Kan saya nak duduk sakit lutut. Kak tanya balik. Sebab Ustazah pun nak kena ajar adab. Kak tanya balik. Assalamualaikum dulu. Tak ada mikrofon lah. Mikrofon masjid tak ada satu lagi no? Okey. Kak apa? Kak Som. Dari mana? Dari Sembilan. Okey, soalan Kak Som.
Okey, kalau dah menopause macam mana? Okey, hari tu saya ada buat bengkel solat seminar haid selama 2 hari 1 malam di Aluk Stang saya buat hari tu ni. Ni kak pun menopause juga, mai juga. Ramai yang menopause mai. Okey, yang dah menopause kita kak boleh ingat tak rekod kak yang terakhir biasa berapa hari? Biasa. Itu ingat dah tu. Dia boleh buat macam ni. Maknanya rekodnya 5 hari. Cuma dia tak tahu dia tinggal berapa hari, qada berapa hari, dan sudah pastinya kak memang ada tinggal sebab kak tak belajar lah. Bukan kak yang menopause. Kami hadut mai, kami majalah kita okey. Kami hadut mai ni pun. Kami hadut mai ni pun kami tak ingat juga berapa hari kami tinggal. Cuma kita wajib belajar bila kita sedar kita memang ada tinggal, maka kita setiap waktu semayang tu kita ambillah satu qada ataupun 1 hari 1 qada. Bohonglah kita tak tinggal. Sebab cerita tak saat ni, kita bersih berapa hari dah tak boleh cerita lagi tunggu sehari semalam baru mandi. Hak yang nifas tu habis dah 40 hari baru mandi. Turun kat anak pula tu. Hang cakap mandi lagi, hang 44 hari baru mandi. Padahal budak tu, law ni, nifas kering cepat tau. Nifas kering cepat, dia pun bagi ubat, dia pun tekan-tekan keluar semua. Rasanya dalam 21 hari, 18 hari pun dah kering dah. Jadi maknanya, tak mandi lagi. 1 hari 5 waktu. Bukan waktu fadilat. Memang haram lah waktu fadilat tu nak sembahyang. Orang kata memang tak ada lah waktu fadilat. Waktu ikhtiar, waktu apa? Waktu apa? 5 hari itu kau join tak boleh. Tak sembahyang. Selama 20 hari. Sebab dah bersih 20 hari. 40 hari baru mandi. 5 kali 20. Baru sekali anak 9 orang. Nak tahun beranak, nak tahun beranak. Ngaji tak mau. Banyak tak? Banyak tak? Okey. Jengkreng ya. Okey. Okey, berbuat baik pada ibu bapa ni. Ni nombor 2 ya. Okey, Kak Besar. Okey, bagi salam. Kak Besar. Kawan tak kenal? Kak Besar daripada Pulau Bentang. Okey. Sunat waktu fadilah tu. Sebab kak kerja kan? Okey, solat sunat kak ni kerja. Jadi kak nak kejar waktu fadilah. Solat sunat tu boleh tak? Kalau kak boleh buat sembahyang, sebab dia kan waktu fadilah tu dalam setengah jam. Kak boleh solat sunat qabliyah tu seringkas mungkin. Takbir utara Fatihah aja. Rokok subhanallah ya. Bukan sebab sami Allahu bukan subhanallah wal azim dah. Subhanallah saja. Apa tu i'tidal pun subhanallah aja. Rokok sujud pun subhanallah aja. Kak boleh buat pasal ringkas, lepas tu kak sembahyang. Ubat ba'diyah aja. Dah lewat. Okey, nama pun sunat. Jadi kalau tak tanya boleh buat tak? Kalau kak boleh buat dalam masa setengah jam tu boleh. Tapi kak rasa macam lambat, kak buatlah yang paling penting yang masa fadilah tu. Nak lewat ke waktu. Takut dia terlebih, takut dia masuk ikhtiar sekejap lagi. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, berbuat baik pada ibu bapa. Okey, paling tinggi kedekatan kita kepada Allah adalah solat. Dan yang keduanya ibu bapa. Kita yang ada ibu bapa ni tak menghargai. Bila mak bapa kita dah meninggal, baru kita sedih. Bila mak bapa kita ada, kita tak ambil peran. Ya. Jadi solat itu jika kita mudah buat, maka dengan ibu bapa pun mudah. Sekarang pasal pun kita jadi dengan mak bapa kita jadi macam jam sikit. Sebab solat kita tak jaga. Sebab tu dengan mak bapa kita jadi kurang. Kalau kita jaga solat, dengan mak bapa kita pun jadi mudah. Itu je sebenarnya. Masalahnya solat kita tu suka lambat. Dia senang je. Bila kita selesai, kita dapat buat lepas ni, kita boleh buat solat pada waktu fadilah. InsyaAllah semua urusan kita Allah mudahkan.
Jadi kunci untuk mendapatkan waktu fadilah tu sangat penting. Sangat penting. Kita kena cubalah lepas ni. Apa jadi pun kita, kecuali kita ada urusan penting, janganlah. Kalau kita tak ada urusan penting, kita cuba usaha untuk dapat fadilah. Lepas tu semua urusan kita jadi mudah. Selalu kita katakan awak jadi payahlah. Payahlah, semua payah. Hidup ni semua payah. Kerja jadi payah, hidup jadi soal, nak buat baik, sedekah payah. Sebab apa? Tak jaga waktu fadilah tu. Sebenarnya Allah dah bagi kat kita buka pintu jalan besar dah, tapi kita yang suka kali. Okey. Seseorang yang solat boleh, kalau kita kata solat senang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, terlentang. Tak boleh terlentang, dalam hati. Boleh semua. Tak boleh guna yang boleh tayamum. Solat memang kena buat juga macam mana pun. Orang yang bekerja kuat, kita sembang solat dulu nak. Oh ya Allah. Orang yang kerja kuat di bawah terik matahari, kita kata solat. Solat ni sebenarnya mudah dah, tak mudah ke payah? Dari mata nampak mudah. Betul tak ni mata nampak mudah? Sebab apa? Masa semayang kan bukan kena angkat berat. Tak boleh bukan nak kena pegang 5 kg ke 10 kg ke. Angkat badan kita aja. Tangan takkan berat sangat kot. Allahu Akbar. Ikut kan senang kan? Rokok pun tunduk je. Bukanlah tunduk sampai terkangkang macam tu. Duk elok-elok. Rokok je. Tak suruh pun terdunang kepala sampai kena kaki. Elok je. Asalkan duduk tengah macam tu, elok je. Tapi dia payah pasal apa? Sebab dia tu ibadah rohani sebenarnya. Bukan takat zahir saja. Nak bangkit buat tu bukan benda yang senang. Cuba kita tengok orang yang angkat berat, dia jogging. Dia jogging 20 minit setiap hari pun dia tak boleh sembahyang. Dia pergi jogging tu sebab dia kerja. Dia kena jogging dalam pukul 5 lebih. Sebab dia kena jaga stamina, nak jaga semua. Dia bangkit 5 lebih dah jogging dah. 20 minit jogging. 30 minit jogging. Dia balik rumah, dia mandi, dia pakai baju, dia pergi kerja. Dia tak sembahyang. Benda yang nampak senang tapi berat di sisi Allah. Bukan di sisi Allah, berat di sisi manusia. Kalau dia boleh buat yang tu, dia mudah baik pada ibu ayah dia. Kalau orang boleh angkat berat tu kan, angkat berat tu berapa kg ya? Tambah lagi 50 kg ni, 50 kg ni, dia boleh angkat tu. Tangan dia yang tidak ada apa-apa pun berat pun dia tak boleh nak angkat. Itu solat. Ini kerana solat itu nampak di mata kasar macam mudah. Zahir nampak mudah, tetapi berat dan amat-amat berat. Okey? Nak solat subuh pun boleh tentu lagi 2 rakaat. Bagi orang yang jogging tu lah yang angkat berat, yang otot-otot besar-besar tu. Kita ni kot lah tak ada otot kan, tu pun memang dah pemalas dah. Hak yang kata yang kuat tadi tu pun tak boleh semayang juga. Yang gagah zumba begitu begini sampai 2 jam. Tak boleh juga semayang. Jogging pun tak boleh. Kalau boleh tu alhamdulillah lah ya. Okey. Kemudian dia kata kerana solat ni sangat luar biasa di hadapan Allah, itu saja. Sangat luar biasa di hadapan Allah. Luar biasa di hadapan Allah. Allah sangat puji orang yang semayang, dan Allah sangat puji orang yang semayang pada awal waktu. Masya-Allah. Pahala semayang besar dan sangat besar. Okey, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisap bagi seorang hamba itu pada hari kiamat adalah solatnya. Solatnya. Okey, jika amalan solatnya baik maka dia akan bahagia dan beruntung. Jika amalan solatnya buruk maka dia termasuk orang yang kecewa dan rugi. Okey, itu pertama. Okey, sekarang berbuat baik kepada ibu bapa ni, antara peranan seorang muslim dalam masyarakat adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Bukan buat baik pada jiran, bukan buat baik pada adik-adik, mak ayah dulu. Banyak ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang kewajipan berbuat baik dan bersikap ihsan pada ibu bapa pada setiap muslim. Rasulullah SAW mengulangi sebagai amalan yang amat disukai oleh Allah. Siapa yang buat baik pada Allah, buat baik pada ibu bapa, Allah sayang. Rabbi ghfirli warhamhuma. Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu berdoa.
Al-Quran ni memang pesan kita supaya sentiasa melihat pengorbanan ibu ayah, kerana pengorbanan mereka ni sangat besar. Ada seorang ibu ni di zaman Nabi SAW, anak dia nama Harithah, wafat ya, syahid dalam peperangan Badar. Mak ni kalau anak mati putus nyawa, mak tu sanggup doa pun, ya Allah, ambil nyawa aku dulu, jangan ambil nyawa anakku, sebab aku tak sanggup nak hilang anak. Siapa hari ni yang di sini yang anak dah meninggal? Boleh kat tangan tak Ustaz tengok? Ibu yang kematian anak, tak ramai lah, 2 orang, 3 orang. Dah meninggal kecil ke besar makcik? Besar lah. Yang kak ni 4 tahun setengah, 6 tahun setengah. Yang kak ni 6 tahun setengah juga. Besar. Jadi kita yang lain mungkin tak ada pengalaman lah. Mereka orang yang special lah, dipilih oleh Allah. Apabila diuji dengan kematian anak ya, rasa macam mana? Ya Allah, tak tahu nak cakap kan? Allahu Akbar. Kita duduk saja bila orang bagi tahu, makcik, puan, saya nak bagi tahu anak puan aksiden semalam, baru saja meninggal. Kita dah berayak mata dah ni. Mak ayah ni betul tak? Seorang ibu dah berayak mata dah ni. Tak boleh nak berpisah dengan anak. Jadi apa yang kita risau sekarang? Kalau tempat dia elok, alhamdulillah. Takut tempat dia tak elok. Kita sekarang bukan fikir kita berpisah dengan dia tu, sebab mati semua mati. Cuma kita risau dia duduk di mana. Ibu Harithah ni dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, bagi aku suka hati sikit boleh tak ya Rasulullah? Bagi aku senang hati sikit boleh tak? Nama dia Harithah, gugur dalam peperangan Badar ya. Ibu dia datang bertemu dengan Nabi SAW nak dengar apa perihal anak dia sekarang ni. Mati syahid, kalau cerita elok aku nak sejuk hati, dia kata. Kalau cerita tak elok aku nak menangis semau-maunya. Rasulullah SAW kata apa? Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya syurga ni banyak taman. Banyak taman. Anakmu sekarang berada di tempat tertinggi di syurga Firdaus. Masya Allah, anak dia mati syahid. Sebab tu kita sekarang ni dengan anak-anak kita kena paksa juga buat fardu ain ni. Kita takut lagi, bukan pasal apa, bukan kita risau pasal apa, takut dia mati lagi, tempat dia tak duduk di tempat yang elok. Kalau kita abaikan solat dia, aurat dia, dosa pahala dia, kalau mati dia, yang kita tangisi tu sebab bukan kita berpisah dengan dia, yang kita tangisi tu sebab tempat dia tu tempat tak elok. Kita nak buat macam mana? Dah mati dah. Kita pun ada saham sama. Tapi nak buat macam mana, ustazah, makcik pun baru je reti tahu. Sebab dulu tak mengaji, betul tak? Dulu tak mengaji, dulu kita tak mengaji. Masa time nak kena ajak anak-anak kita fardu ain, anak-anak ajak fardu ain, bak haid tu start 7 tahun tau. Maknanya bila dia balik umur 12 tahun, dia dah reti dah semua, warna-warna semua dah. Bukan kata anak kita ni pun baru tahu hari ni, tu kalau mengaji. Ada lagi yang tak mengaji, tak tahu lagi ni. Kalau mak tak tahu, anak lagi tak tahu. Kalau mati, bukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Jadi sekarang ni, Nabi kata dekat Harithah ialah dia zaman Nabi, orang muslimah yang hebat, yang beriman, anak pula mati syahid pula dekat medan perang Badar. Jadi Nabi kata di syurga tu ada banyak taman. Anak puan ni duduk di syurga paling tinggi di syurga Firdaus. Maka dia kata ibu yang kehilangan anak ni tersenyum lebar dan merasa sangat puas. Jadi antara sebab, okey dengar sini. Antara sebab kita dan anak kita dinaikkan darjat adalah apabila kita redha dan sabar dengan kehilangan anak tu. Ada orang kehilangan anak, dia meraung-raung sampai saya tak boleh terima, saya tak boleh terima.
Macam mana boleh mati ni? Macam mana boleh mati ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana ni? Ya Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan anakku macam ni? Kau takdirkan anakku macam ni? Memang tak boleh dapat dah. Memang dah awal-awal lagi dah rosak iman. Satu je, Allah pesan kepada kita, Nabi pesan kepada kita, bila berlaku kematian, redha sabar. Redha sabar. Okey? Antara sabar atas perpisahan. Kena sabar. Yang sabar atas perpisahan dengan anaknya, mengangkat darjat anaknya. Anaknya tak saja darjat rendah ya, tapi sebab mak dia sabar, darjat anak tu tinggi. Darjat anak tu tinggi, darjat mak pun tinggi. Inilah ibu yang pengasih dan sangat lembut ya. Okey, bila kita tengok balik bab berbaik kepada ibu bapa ni, Al-Quran menggesa kita berlaku baik dan berterima kasih kepada kedua ibu bapa kerana pengorbanan mereka. Kita tengok mak ayah kita macam mana. Kita lah. Kita atau kita ni dah kena tengok mak ayah kita lah. Mak tu tengah letih pun bangkit. Ayah tengah penat pun bangkit. Apa beza dengan anak? Dia penat, dia kata apa? Tak mau, penat. Mak pernah kata tak? Mak tak mau, mak penat. Mak penat. Mak penat. Mak tak kata. Mak, cik dapat nasi. Apa tui bungkuk dulu tu? Tui bungkuk dulu, bangkit bungkuk dulu. Tangan tahan kat lantai ni, bangkit juga Allah. Basuh bekas. Basuh bekas. Goreng cucuk, goreng telur pun tak apa dah. Janji anak balik boleh makan. Pengorbanan itulah Nabi kata apa? Nabi pesan, jangan menengking. Tinggi suara sikit pun dah apa? Tak maulah. Dah apa? Letih lah. Dah apa? Ish. Dah apa? Bukan senang. Kita yang ada mak ni, jangan kata kita yang ada anak. Kita ni mak kita pun kita tengking lagi. Mak ayah kita ada law pun kita tengking. Ayah ni tak reti ke? Tiap-tiap minggu nak kena, tiap-tiap hari nak suruh, tiap-tiap hari nak suruh. Tak reti lagi ke? Kita tengking ayah kita. Sama juga. Sebab kita tengking, anak kita pula tengking. Sampai disebut di sini apa dia? Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sikit pun tak boleh. Sekalipun tak mau. Kita jangan orang utara jangan kata lah, dia akan kata apa? Dia kata gitu. Tak mau cik. Tak mau, dia tak mau. Hampir hantar Ustaz, cucuk membalu kamu. Mak masak, mak tak larat nak pergi. Tak mau. Mau balik sekolah nak suruh orang hantar. Tak mau. Suruhlah anak maklum tu main sendiri. Dia suruh anak maklum main. Mak tu bilang, hampirlah Ustaz. Mak lagi lembut pada anak. Hampirlah Ustaz. Mak tak nak Ustaz. Maklum tak pergi nak makan cucuk. Mak buat dah ni. Tak mau. Hak semayang pun lambat. Hak neraka kat mak pun elok, cantik. Lepas tu nak duduk tak mana? Tak tahu nak duduk tak mana. Semayang pun tu haram pun. Tu sebab semayang. Dengan mak punya kasar, ya Allah ya Tuhan. Dalam surah Isra' dah pesan dah ya. Maka janganlah engkau berkatakan fala taqul lahuma uff. Jangan. Sekalipun tu belum lagi hak dia meletak. Mak ni bodoh kan. Bodoh pun tak kerti. Orang kerti lah zaman-zaman lah TikTok pun kerti. Mak hatu pun tak kerti. Mak ni pun tak kerti. Mak internet pun tak kerti. Mak pasal apa? Dia marah mak dia. Aduh, kacau orang sungguh lah. Orang dah hajar dah. Dah cikgu ustazah dah suruh buat online tu mak tak kerti. Hang buat Ustaz, tak hajar tu dah nak kena hajar pula. Siapa mak ni bodoh kan? Belum lagi. Bukan off saja, sepekit dia bagi. Tapi satu je lah. Kita ni sebagai mak tak mau merasa hati dengan anak. Teriak lah. Ya Allah, aku tak mau merasa hati. Ya Allah, memang aku rasa hati tapi aku tak mau rasa hati. Kalau aku rasa hati, anak aku tak pijak syurga. Bau pun dah. Ya Allah, memang terasa tapi janganlah siksa anakku. Ya Allah, tolong ampun dosa dia. Ya Allah. Sampai tu. Tapi bila kita menangis tu ayat mata mak keluar tu. Nak kata apa lagi dah?
Tapi amalan banyak oi dengan orang cakap baik. Oi dengan orang kan. Ya. Macam mana puan? Boleh saya bantu puan? Orang cakap kaunter. Kan? Puan isi borang dekat situ ya. Tu baris yang kedua tu. Letak nama. Sign dekat sini puan. Dekat mok dia. Allahu Akbar. Juga dilarang meninggikan suara semasa bercakap dengan mereka kerana ia dianggap perbuatan yang buruk. Islam menyarankan agar berkasih sayang dengan keduanya. Tadi kan nak tanya, Ibnu Mas'ud tanya, Ibnu Abdullah ibn Mas'ud tanya, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah? Solat awal waktu dan baik dengan ibu bapa. Tapi berat ke senang ni? Mak tak ada dah. Cerita dia lah ni, mak kita tak ada dah. Mak kita yang kita hentak-hentak, bentak-bentak, marah-marah, tak ada dah. Macam mana? Macam mana ni? Hantar je lah pahala. Hantar doa jangan lupa. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teringat kata mak tengah siksa pun Allah lapangkan. Tu je dah. Nak kata apa lagi? Jadi cara nak baik dengan mak yang dah tak ada, cari adik beradik dia. Sebab tu yang kata hukum berbaik-baik dengan mak mertua dengan mak saudara. Yang mana lebih besar? Mak saudara. Mak saudara tu dua adik dengan mak kita. Mak mertua pun tahap kedua. Mak saudara tahap pertama. Tapi dengan mak mertua macam dua adik. Dengan mak mereka tak mau pergi ziarah lah pasal berkelahi dengan mak mereka. Tak berkelahi tu kenal tu. Berkelahi tak berkelahi putus tak boleh dengan mak mereka. Tak ada mak saudara, cari kawan baik mak kita. Tak ada kawan baik mak kita, cari jiran mak kita. Mak dah tak ada dah. Okey. Islam menyarankan akan berkasih sayang dengan keduanya dan merendahkan diri serta berdoa kepada mereka wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadilah ya. Wahai Rabbku, cucurilah rahmat ke atas mereka berdua sehingga mereka telah mencurahkan kasih sayang kerana mereka telah mencurahkan kasih sayang memelihara dan mendidikku semasa kecil. Okey. Kemudian sikit lagi ya. Derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Hadis mengatakan, mahukah kamu aku sampaikan tentang sesuatu yang termasuk dalam dosa-dosa besar? Apakah yang termasuk dalam dosa-dosa besar? Baginda Rasulullah tanya 3 kali. Nak dah aku khabar apa yang termasuk dalam antara dosa-dosa besar? Nabi tanya 3 kali dekat sahabat-sahabat, kata nak tahu. Apa dia? Menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua orang tua dan saksi palsu. Dan ada lagi lah. Syirik pada Allah, derhaka pada kedua ibu bapa dan juga saksi palsu. Okey, hadis tadi bukan kata 2 benda saja, solat awal waktu, berbaik kepada ibu bapa, yang ketiga jihad di jalan Allah. Itu tiga benda yang Allah suka. Jihad. Okey, jihad ni adalah tuntutan wajib ya. Yang pertama ni, jihad ni ada 3 jenis. Jihad diri, jihad harta, ada 2 jenis. Jihad diri, jihad harta. Jihad diri ni yang perang tu, yang perang dengan orang kafir tu, mati syahid. Jihad harta ni kita guna harta kita untuk agama. Contohnya orang nak buat masjid, orang nak buat majlis ilmu, kita guna duit kita untuk jihad tu ya. Okey, kita nak habis dah, sebenarnya dah habis dah waktu ni, tapi sikit lagi Ustazah nak bagi ya. Sebab amalan tidak diterima oleh Allah. Apa sebab amalan tidak diterima oleh Allah? Yang pertamanya, kita buat banyak amal soleh dan ada pembatalnya ya. Yang pertamanya, kufur, syirik, murtad, nifaq. Kufur, syirik, murtad, nifaq. Kufur maknanya menentang Allah, menentang Islam, menentang agama. Syirik makna menduakan. Dengan Allah pun kita sembah, dengan benda lain pun kita sembah. Murtad artinya terkeluar daripada Islam lah. Okey, sesiapa saja yang mati dalam kafir, musyrik atau murtad, dia terhapus semua amalan terhapus. Jadi sebab tu kena belajar ilmu tauhid. Supaya kita jaga diri kita jangan syirik. Apa tu syirik? Cerita dia panjang lah. Apa tu murtad? Cerita dia panjang. Apa tu kufur? Banyaklah cerita dia ya. Ini berkenaan dengan jangan kita seronok buat amalan, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah ini. Dalam masa yang sama kita syirik.
Nauzubillah min zalik. Dalam masa yang sama kita kufur. Dalam masa yang sama kita murtad. Tu yang risau tu. Okey, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya lalu dia mati dalam kafir, maka segala amalan mereka di dunia dan di akhirat itu sia-sia. Haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap bulan, sedekah tiap-tiap hari, main masjid, main mengaji, berkitab-kitab, tapi dalam masa yang sama kufur dan murtad dan syirik. Syirik ni maknanya dalam macam orang Mekah. Depa tahu apa ni bahala tu adalah disediakan untuklah kita orang Islam tawaf ya. Tapi depa dalam masa sama depa sembah berhala dekat keliling Kaabah tu. Jadi maknanya dia kata itu perantara dia dengan Allah. Mana syirik lah tu. Sebab kita dengan Allah tak ada perantara. Contohnya orang sakit cari bomoh. Orang sakit guna jin Islam. Itu syirik lah tu. Jaga baik sikit tu. Yang tu kena taubat. Kalau mati sebelum taubat, habis semua amalan ditolak. Walaupun banyak amalan, habis semua. Habis. Tak ada langsung. Okey. Okey, satu kisah penggembala kambing ya. Dia seorang Badawi. Badawi ni bukan Islam ya. Dia jaga kambing dia satu ni lah ladang. Tiba-tiba ada satu serigala tu ambil kambing dia, terekam kambing dia buat lari. Kambing tu punya besar, domba, bukan kambing, domba. Besar ya. Jadi bila besar lambat dah sikit nak tarik tu. Duk rebut tarik pi. Tiba-tiba si penggembala kambing domba ni dia nampak, dia tarik domba. Serigala tarik domba, tarik dapat kat dia. Tiba-tiba serigala tu bercakap bahasa manusia. Dia cakap bahasa manusia. Dia kata apa? Kenapa engkau ambil rezeki yang telah ditentukan untuk aku? Tu dia. Keluar cakap manusia. Cakap Arab lah. Cakap Arab. Serigala cakap Arab lah. Okey. Lepas tu dia terkejut lah. Macam mana serigala boleh bercakap ni? Ini adalah riwayat yang sahih Riwayat yang sahih sebab bila Allah kehendaki tak ada masalah. Lepas tu dia kata kenapa engkau ambil rezeki aku? Dah domba tu dah dekat mulut dia dah. Si penggembala kambing ni tarik balik, dapat kat dia, serigala tu bercakap. Kemudian orang ni kata penggembala domba tu terkejut. Dia kata macam mana serigala ni boleh bercakap, dia heran. Kemudian serigala ni kata kenapa kau heran aku bercakap? Kenapa kau heran? Sedangkan dekat Madinah tu ada seorang lelaki yang bawa agama Allah, serigala bercakap. Tak ada siapa dengar cakap dia. Hampir cari dekat Madinah. Laki-laki ni pergi kat Madinah. Badui ni pergi kat Madinah, tak jauh mana lah pun kan. Pergi kat Madinah, jumpa, cari siapa yang bawa agama. Siapa yang bawa agama di Madinah ni? Lepas duduk Nabi SAW. Lepas duduk Nabi SAW, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, dia kata nama dia Muhammad, aku nak beriman denganmu. Sebab kes serigala bercakap tadi. Bila dia dah beriman, dah ucap syahadah, dia cerita pasal serigala bercakap. Nabi kata, aku, Abu Bakar, Omar, semua sahabat percaya yang serigala tu boleh bercakap. Pasal korang tak percaya? Dekat hari kiamat, bukan mulut hang yang cakap. Anggota kita semua cakap. Sampai kulit pun bercakap. Sebab tu pesan, jangan buat dosa di mana-mana walaupun duduk seorang. Sebab yang jadi saksi apa dia? Kulit, telinga, kaki, tangan. Dekat akhirat bukan serigala bercakap. Hak duduk kat tangan kita ni semua bercakap. Tu dia cerita dia ya. Tu yang kena jaga. Itu memang riwayat sahih ya. Okey. Banyaklah benda yang boleh menyebabkan amalan kita tidak diterima. Salah pegangan, jahil, mengumpat, dengki, ikut ibadah, buat ibadah ikut nafsu. Jadi kena jaga juga ya. Ada satu kisah tu, inilah penutup ya. Bila Aisyah tanya pada Rasulullah tentang satu ayat Al-Quran berkenaan dengan amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan orang yang takut kepada Allah. Jadi jangan ingat amalan yang banyak kita buat selepas kita bertaubat tu Allah terima. Tapi kalau kita bangga, tak terima. Buat amalan kena ada dua. Yang pertama rasa takut. Ni kalau Allah nak terima amalan kita. Rasa takut. Kita puasa, kita solat malam, kita beribadat, kita main mengaji hari ni, kita kena ada rasa takut kepada Allah. Kot ada kurang. Kalau kita semayang, jangan kita rasa bangga. Aku dah semayang tahajud, dah semayang semalam. Aku tak pernah tinggal tahajud. Sombonglah tu. Aku tak pernah tinggal sedekah. Sombonglah tu. Aku tak pernah tinggal mengaji. Sombonglah tu. Jangan sombong. Buat ibadah, ya Allah,
aku buat ibadah tadi engkau terima dah? Ada kurang-kurang ke ya Allah? Aku takut kurang sekali engkau tak mau ambil. Aku takut ada kurang dan tak cukup syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun rasa takut tapi kita yakin janji Allah itu benar. Sebab Allah janji siapa buat ibadat dia akan diberi pahala. Wallahu a'lam. Okey. Boleh? Boleh semua? Ustazah penat ke depa penat dengar? Okey. Okey, tak ada soalan apa-apa ya? Apa yang dapat hari ni tu? Cuba kongsi sikit dapat apa hari ni? Oh, kan balik saja je.